Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Sudah pasti sebelum ini kita dikejutkan berkaitan dengan isu stalking kalimah Allah. Dan kita juga tahu bahwa Akmal ataupun Parti UMNO yang menyokong tindakan Akmal, yaitu bertindak untuk memboikot dan juga tidak memaafkan perkara ini karena ini amat sensitif. Nah, saudara-saudara, apa berita susulan, apa berita terkini? Bahkan di dalam isu ini, Bos Maidin sendiri juga sudah mengeluarkan pandangan, dan akhirnya Akmal juga telah merespon pandangan daripada Bos Maidin itu. Adakah perkara ini akan membawa kepada satu lagi situasi yang mungkin lebih teruk, mungkin ada tindakan saman menyaman di antara pihak ini dan pihak ini? Nah, saudara-saudara, terkini saya mendapat satu maklumat daripada FMT di mana Kekemat pula bertindak untuk menyaman. Kekemat nak saman siapa? Itu menjadi persoalannya. Saudara-saudara, satu artikel daripada FMT, Free Malaysia Today, Kekemat saman pembekal atas dakwaan sabotaj. Artikel pada 25 Mac, Zin Jian Chang Sendirian Berhad dan pemiliknya So Chin Huat dinamakan sebagai defender. Kekemat menyaman Zin Jian Chang Sendirian Berhad kerana didakwa mensabotaj perniagaan rangkaian kedai serbaneka itu dengan membekalkan stalking tertera kalimah Allah untuk dijual. Ketika dihubungi FMT, peguam David Guru Patham mengesahkan saman itu difailkan dengan Zin Jian Chang dan pemiliknya Soh Chin Huat dinamakan sebagai defendant. Menurut pernyataan tuntutannya, Kekemat berkata, defendant menyebabkan sabotaj perniagaannya yang sah. Kekemat berkata, Zin Jian Chang memohon kebenaran untuk membekalkan penutup tangan secara konsainan di cawangan-cawangannya dan tidak memberi kebenaran untuk paparan atau penjualan stalking dalam sebarang bentuk. Defendant secara cuai meluluh menjual stalking Allah tanpa pengetahuan atau persetujuan plaintiff di premis plaintiff di Bandar Sunway yang menyalahi undang-undang menurut pernyataan itu. Nah, di dalam kenyataan ini menunjukkan bahwa bukan Kekemat yang sengaja untuk membekalkan stalking kalimah Allah ini. Dan dinyatakan di sini juga bahwa Kekemat yang bertindak untuk menyaman pembekal. Adakah ini bermakna semua dalang ini bermula daripada pembekal? Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan admin di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ada satu ulasan yang menarik yang saya nak kongsi kepada Anda semua hari ini. Seperti yang kita tahu, di dalam politik Malaysia ini terdapat kerajaan dan pembangkang. Perdana Menteri Malaysia ke-10 hari ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah pasti ada yang berpandangan, ada yang berpendapat mahu Anwar Ibrahim meneruskan penggal beliau sebagai Perdana Menteri pada PRU ke-16, seperti mana yang dinyatakan sendiri oleh Saifuddin Nasution, yaitu bos besar PKR juga. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, mungkin di kalangan PH, di kalangan PKR, mahu Anwar meneruskan penggal seterusnya sebagai Perdana Menteri. Namun saudara-saudara, bagaimana pula dengan rakyat Malaysia? Adakah masih ramai yang mengundi Anwar untuk menjadi Perdana Menteri? Adakah selepas PRU 16, keputusan PRU 16 nanti mampu menjanjikan kedudukan Anwar sebagai PM seterusnya? Nah, ini ada satu ulasan daripada Shahabuddin Hussein ataupun Shahabuddin.com. Shahabuddin.com ada satu ulasan yang benar-benar mengejutkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia.
impian Saifuddin, Mahu Anwar, jadi PM, dua penggal barangkali amat sukar menjadi kenyataan. Setiausaha Agung PKR merangkap Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Ismail mengimpikan Anwar Ibrahim akan bertahan sebagai PM selama dua penggal. Sekarang dalam penggal pertama, insya Allah dah ada kejelasan untuk memasuki penggal kedua. Itulah impian kita, katanya dalam episode terbaru Keluar Sekejap. Berpijak di bumi nyata, impian Saifuddin itu yang sebenarnya mewakili impian PH barangkali teramat sukar untuk direalisasikan menjadi kenyataan. Pertama, Anwar menjadi PM bukanlah melalui kekuatan PH secara mutlak, kerana gabungan itu hanya menang 82 kursi parlimen pada PRU 15. Termenjadinya Anwar menduduki kursi Perdana Menteri adalah pertama sekali kerana disokong oleh UMNO BN yang mempunyai 30 kursi. Setelah sokongan UMNO itu, barulah kemudian menyusul sokongan daripada Sabah dan Sarawak. Persoalannya berapa kursi PH boleh menang pada PRU 16 akan datang, dan masih mampukah UMNO BN bertahan sekurang-kurangnya memenangi 30 kursi parlimen. Berdasarkan penolakan segmen pengundi Melayu kepada PH dan juga kepada UMNO BN, bahkan hakikat itu boleh dilihat pada keputusan PRN 6 Negeri Ogos lalu. Bukan saja kemenangan PH dijangka menyusut, bahkan nasib UMNO juga diramalkan lebih buruk lagi dalam PRU 16 nanti. Ramai yang menjangkakan, kalaupun tidak tinggal 6 kursi, UMNO boleh jadi hanya mampu menang 20 atau 16 kursi saja selepas ini. Dengan kedudukan itu, bagaimana UMNO BN mampu menyokong untuk mengekalkan kedudukan Anwar bagi penggal seterusnya? Kedua, hubungan UMNO dan DAP dan UMNO dan PKR masih tidak menunjukkan keserasian, meskipun mereka sama-sama berada dalam kerajaan. Beberapa pemimpin UMNO tak perlu disebutkan nama, didapati masih suka menyerang DAP dan pemimpin tertentu dalam PKR dalam isu-isu tertentu berkaitan kerajaan. Semua ini menimbulkan ketidakyakinan kepada rakyat untuk terus mengekalkan kerajaan Madani dan Anwar sebagai PM. Lebih daripada itu, berikutan, sentimen Melayu Islam terus dimainkan oleh blok pembangkang. Keberadaan UMNO bersama DAP dalam kerajaan tidak langsung menambahkan sokongan pengundi Melayu kepada parti itu. Nah, saudara-saudara, selain janji reformasi dirasakan begitu perlahan, semua janji-janji Anwar untuk melakukan itu dan ini yang diucapkannya sebelum beliau bergelar PM dahulu belum ada satu pun yang menjadi kenyataan menurut Syabuddin. Sebenarnya janji-janji itulah yang mengikat hati sebahagian besar rakyat untuk terus berjuang dan menyokong bagi menjadikannya sebagai PM selama lebih 25 tahun. Namun kini ramai yang mula bersuara hampa. Yang bertambah hanyalah sokongan kepada Anwar di parlimen, tetapi tidak membawa sokongan rakyat di lapangan. Saudara Bapak yang amat dihormati, jika semua keadaan ini berterusan sehingga PRU 16, celah mana Anwar mampu diimpikan dapat melintasi garisan penggal kedua? Soal Syabuddin. Saudara Bapak, Anda boleh komen berkaitan dengan isu ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.